Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Jana Nik dalam Bantras COVID-19. Bantras sampai tuntas, kita mesti menang. Kemenangan yang ditunggu setelah lebih setahun kita hidup dalam musim pandemik amatlah dinantikan. Tidak lama lagi, kita perlu bersedia untuk hidup dalam fasa endemik. Peratusan populasi dewasa lengkap divaksinasi telah menjangkau 90%. Sejak September lalu, program vaksinasi untuk remaja antara 12 hingga 17 tahun telah dilaksanakan secara berperingkat mengikut umur. Ini bermakna pembukaan sekolah akan bermula pada awal Oktober untuk negeri-negeri di bawah fasa 4 dan pada 18 Oktober untuk negeri-negeri di bawah fasa 3. Kita ikuti tinjauan program vaksinasi remaja di MSU baru-baru ini. Management and Science University atau MSU menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan remaja atau PIK Remaja dijangka berupaya memberi vaksin kepada 52,000 pelajar di daerah Petaling. Ia adalah antara 156 pusat pemberian vaksin atau PPV awam dan integrasi di seluruh negara yang dibuka bagi memvaksin kira-kira 3.2 juta remaja berusia antara 12 hingga 17 tahun. MSU menerusi kerjasama dengan pejabat kesihatan daerah dan pejabat pendidikan daerah dijangka berupaya mengendalikan 3,500 suntikan vaksin Pfizer sehari sekaligus menjadikannya sebagai antara penyumbang aktif kepada program ini. Vaksinasi sebenarnya penting untuk segenap umur lah. Bukan hanya budak-budak saja, malah kepada dewasa ataupun yang berisiko tinggi pun memang penting lah. Kita akan menghasilkan antibody terhadap virus COVID-19. Pemberian vaksin kepada remaja dapat memastikan golongan ini dilindungi, terutama bagi pelajar mempersiapkan diri untuk kembali ke sekolah. Jadi untuk anak-anak pun kita harapkan bila kita beri vaksin, bila liputan itu menyeluruh, pembukaan sekolah, universiti itu lebih lancar. Risiko jangkitan itu rendah. Keputusan kerajaan untuk memvaksinasi golongan remajanya dibuat selepas ia diyakini selamat seperti mana dibuktikan lebih 10 juta remaja di seluruh dunia, antaranya di Amerika Syarikat, Jerman dan Singapura yang telah divaksin. Kita punya vaksin Pfizer ataupun mana-mana vaksin telah dikaji yang vaksin ini selamat dan boleh diberi kepada golongan yang sekarang ini 12 hingga 17 dan juga dewasa yang berisiko tinggi. Keterlibatan MSU secara keseluruhan menurut pengurus dan pensyarah MSU, Hairul Nizam Ibrahim, menjelaskan kesungguhan mereka dalam memastikan kejayaan program seraya bersama membendung penularan wabak COVID-19. Sehari kita target 3,500 pelajar untuk datang. Untuk hari ini kita dah bermula untuk second dose dah. Kita bermula 3 minggu lepas. Setiap hari kita target 3,500 pelajar untuk datang. Boleh dikatakan 52,000 ke atas lah pelajar tu sudah divaksinasi di daerah Petaling. Kesedaran tentang pentingnya vaksinasi sebagai perlindungan ditambah sokongan ibu bapa dilihat membolehkan usaha memvaksin golongan remaja mencapai sasarannya sebelum akhir tahun ini. Program vaksinasi ini bagus, terutamanya sekali kepada para pelajar untuk memastikan keselamatan dan kekal selamat berada di sekolah bila proses persekolahan nanti bermula. Peruntukan 45,000 vaksin untuk remaja telah pun dilaksanakan oleh MSU di daerah Petaling Perdana dan Petaling Utama. Mereka menyasarkan sebanyak 2,500 vaksin diberikan untuk golongan remaja-remaja ini. Pelaksanaan pemberian vaksin kepada rakyat Malaysia telah menjadikan beberapa tempat sebagai pusat pemberian vaksin. Antaranya PPV UKM yang telah beroperasi bermula pada 5 Mei 2021 sehingga 3 Oktober 2021 selama 150 hari. Kru Bantras COVID-19 telah pun menjengah ke lokasi ini pada hari terakhir pemberian vaksin. Kita ikuti laporan yang telah disediakan. Pada 3 Oktober 2021, Pusat Pemberian Vaksin Dewan Gemilang Universiti Kebangsaan Malaysia atau PPV IPT Elias UKM memberikan suntikan kepada penerimanya yang ke-128,139 sekaligus menjadi penerima terakhir vaksin sebelum ia ditutup selepas 5 bulan beroperasi.
adakah pembabitan UKM menerusi PPV ini yang dilaporkan mengendalikan sehingga 1,600 dos suntikan secara harian memberi sebarang impak dalam membantu usaha kerajaan memutuskan rantaian COVID-19? Bersama Profesor Madya Dr. Kadir Arifin yang menjadi tunjang kekuatan program vaksinasi UKM. Ya, tercapai. Kita walaupun dia nampak kecil dari segi number, iaitu 128,908 bagi dos 1 dan lebih kurang begitu juga untuk second dose, tetapi sumbangan itu sangat memberikan makna kepada negara. Dan Alhamdulillah sehingga hari ini 3 hari bulan 10, 87 atau 88% kadar vaksinasi lengkap telah dicapai juga datang daripada PPV UKM. Jelas timbalan Naib Chancellor Jaringan Industri, Alumni dan Masyarakat UKM, Profesor Datuk Dr. Nur Azam Muhammad Nordin pula, pengoperasian PPV ini tentunya melakar sejarah bermakna buat UKM. Cabaran yang ketara tidak banyak, tetapi di sini saya ingin menekankan kepada komitmen atau kejayaan dan rasa terima kasih pihak UKM. Tarikh keramat hari ini pada 3 Oktober 2021, genap 150 hari kami bersama. Yang datang di sini pun memang dengan tulus ikhlas ingin menyumbang. Ini diakui Profesor Madya Dr. Kadir yang menyifatkan 5 bulan ini sebagai pengalaman yang tidak mungkin dapat dilupakan. 150 hari tanpa ada cuti. Bekerja demi negara, demi UKM dan demi rakyat Malaysia. Malaysia telah mencapai 90.6% penduduk dewasa lengkap divaksinasi. Sejajar dengan janji kerajaan, rentas negeri juga dibenarkan mulai 11 Oktober lalu. Namun, masih ada hampir 1.2 juta penduduk dewasa yang tidak divaksinasi. Ayuh kita bina imuniti kelompok, bendung penularan wabak COVID-19. Bagi remaja berusia antara 12 dan 17 tahun, tunaikan tanggungjawab anda. Bersama kita pasti menang. Jangan gentar, penawar ada di tangan kita. Lindungi diri, lindungi semua. Andai kata dah tu ketentuannya, tak apa, biar dia pergi dengan tenang kan. Data rasmi kematian akibat COVID-19 di seluruh dunia direkodkan pada 11 Oktober 2021 menghampiri angka 5 juta sambil varian Delta disebut terus mengganas. Soalnya, adakah itu situasi sebenar? Kerana World Mortality Dataset yang lebih sensitif pada indikator awal pandemik mendapati jumlah sebenar kematian dunia dianggarkan 1.4 kali lebih tinggi daripada kes dilaporkan dengan jumlah terkini dipercayai mencatat 6.7 juta kematian. Vaksinasi dilihat jalan terbaik bagi membendung penularan COVID-19. Namun lebih separuh penduduk dunia, terutama di Afrika dan Timur Tengah, masih belum menerima walaupun 1 dos suntikan vaksin COVID-19, kala penduduk negara kaya mula menerima dos ketiga dan penggalak mereka. Dunia menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia atau WHO perlu mencapai sasaran 40% penduduknya divaksin menjelang akhir 2021 dan mencapai 70% pada pertengahan 2022. COVID-19 malangnya akan menjadi malapetaka global seandainya negara kaya yang mencatat kadar tinggi vaksinasi berlengah untuk berkongsi bekalan dan membiarkan isu akses vaksin menghambat negara miskin. Kembali bersama saya Jana Nik dalam Bantras COVID-19. Varian Delta, varian yang sangat berbahaya, telah menyebabkan sebanyak 2.5 juta kematian dalam tempoh 8 bulan sahaja. Ramai yang menyedari akan bahayanya virus ini, namun kealpaan dalam pematuhan SOP boleh menyebabkan diri anda dan keluarga dalam bahaya. Kehilangan 2 ahli keluarga dalam masa yang singkat amatlah memedihkan bagi insan yang melalui dugaan ini. Itulah yang berlaku kepada adik Muhammad Firdaus. Menjadi orang pertama yang dijangkiti virus COVID-19 dan kemudian virus itu telah merebak ke ahli keluarganya hingga menyebabkan beliau kehilangan ayah dan kakaknya. Kita ikuti luahan rasa adik Muhammad Firdaus.
Remuknya hati Firdaus Jusak, 22 tahun, hanya Tuhan yang tahu. Anak bongsu daripada 3 beradik ini langsung tidak menjangka saat dirinya disahkan positif COVID-19 akan mengakibatkan seluruh keluarganya turut dijangkiti. 2 hari selepas beliau menjalani kuarantin di rumah, ayahnya, Jusak Amir, 63 tahun pula, terpaksa dimasukkan ke Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang selepas mengalami sesak nafas. Langsung tidak terlintas di fikirannya bahawa itulah kali terakhir beliau menatap wajah lelaki paling disayanginya itu. Selepas daripada hospital Kelang tu dah bawa apa semua. 2 hari ayah saya kat hospital. Khamis malam Jumaat, hospital telefon. Ayah dah tak ada. Baru kehilangan ayah, ibunya Rohani Muhammad Yassin 61 tahun, selain kakak Siti Aisyah 33 tahun dan abang Hafiz 29 tahun pula ke Pusat Penilaian COVID-19 atau CAC berdekatan. Doktor cek kakak saya, dia punya oksigen dekat badan kan. Turn tu memang drop 60. Berlari diorang semua datang bawa tolong ni. Siti Aisyah dimasukkan ke pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 di Maib Serdang sebelum ke Hospital Ampang kerana keadaannya yang kritikal. Akak dekat ward ni mak, jarum aja dah 3 pasang dia kata. Doktor pun dah kat dia punya paru dah separuh kuman makan kan. Sebelum ditidurkan, permohonan maaf dibuat Siti Aisyah dalam panggilan, kemudiannya meruntun hati Firdaus sekeluarga. Dia bagi tahu yang dia akan ditidurkan dalam masa terdekat ni lah. Dia minta maaf dengan mak saya. Andai kata dah tu ketentuannya, tak apa, biar dia pergi dengan tenang. 10 hari selepas ditidurkan, Siti Aisyah disahkan meninggal dunia. Firdaus tahu mereka perlu reda dengan pemergian kakaknya itu hanya 3 minggu selepas kehilangan ayah. Hanya doa dipanjatkan sambil mereka melihat pengebumian disempurnakan daripada jauh. Alhamdulillah, saya dah habis kuarantin, mak saya pun dah habis kuarantin. Semua saya yang uruskan. Baca telekin kat situ pun kita orang 4 orang je. Alhamdulillah lah tak ada apa. Finas simpati dengan apa yang menimpa Firdaus sekeluarga bersama Yayasan Felda dan GISB Holding Sendirian Berhad menyantuni mereka sebagai tanda keprihatinan sambil menghulurkan bantuan. Memberi sumbangan kepada mereka-mereka yang terkena pandemik COVID, yang kehilangan ibu, ayah, saudara mara. Jadi kita datang sini untuk meringankan beban mereka. Menurut hadis Nabi SAW, orang yang mati kena wabak ini sebenarnya mati syahid. Hanya mereka yang merasai pedihnya penderitaan yang harus ditanggung. Cuma ada momen manis untuk dijadikan kekuatan bagi menempuh hari mendatang tanpa ayah dan kakak tersayang. Kalau yang mana baru hilang tu, reda aja dia pergi. Mudah-mudahan Allah mudahkan jalan kita. Tak bercuti juga. Macam buat masa ni kita kena tahanlah dulu. Kelonggaran rentas negeri yang diumum kerajaan baru ini jelas merupakan hadiah paling bermakna buat rakyat seluruhnya yang berdepan pelbagai sekatan semenjak negara dilanda pandemik COVID-19. Rentas negeri dibenarkan oleh pihak kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menerusi pengumumannya menjelaskan kelonggaran itu diberi selaras dengan pencapaian 90% populasi dewasa lengkap divaksin. Rentas diri ni memang bagus, mana orang boleh keluar mencari rezeki. Sebab kebanyakan memang kita dah sampai 90%. Kalau kerajaan bagi satu macam peraturan yang ketat untuk siapa yang tak vaksin, kemungkinan besar kita akan mencapailah 100%. Mana yang dah lama tak keluar tu boleh pergi jalan-jalan cuti, tapi kena patuhi SOP lah. Dalam kegembiraan menyambut kelonggaran diberi kerajaan, masih ada kebimbangan dalam kalangan orang ramai sekiranya berlaku kembali kes penularan COVID-19.
Ada juga perasaan risau tu, tapi keadaan sekarang ni lah, so ada kira macam ada endemik kan. At least kena follow SOP lah. And then pastikan yang nak balik tu kalau ada inisiatif, pergi check dulu. It's supposed to elakkan lah sebenar-benarnya. Sebab bagi saya orang yang ada anak-anak kecil memang patut elakkan. Orang lain pun tak bercuti juga. Macam buat masa ni kita kena tahan lah dulu. Pengumuman ini juga dinantikan golongan peniaga, misalnya di hentian sebelah Serdang. Menarik nafas lega selepas hampir 2 tahun berdepan ketidakpastian, peniaga seperti Dira melihat kesediaan masyarakat mengadaptasi kepada norma baru membolehkan kehidupan akhirnya kembali seperti sedia kala. Bagusnya untuk peniaga-peniaga tu orang dah start bergerak lah. Kalau masa PKP tu highway ni memang kosong sangat. Nampak kemeriahan tu dah ada balik lah. Dan saya tengok dia pun duduk satu keluarga, jaga budak-budak pun ada yang pakai mask apa semua. Okey lah. Jadi bila dah buka balik tu memang dia orang lepaskan rindu tu betul lah. Malaysia menunjukkan situasi penularan jangkitan COVID-19 yang semakin pulih sejak beberapa minggu kebelakangan ini. Ini sedikit sebanyak menunjukkan kesediaan masyarakat dan negara dalam memasuki fasa endemik. Malaysia melaporkan kes mingguan tertinggi pada minggu epid ke-33 iaitu daripada 15 Ogos 2021 hingga 21 Ogos 2021 di mana kita melaporkan kes sebanyak 150,933 kes seminggu. Namun begitu, penurunan bagi indikator utama seperti kes harian, kes aktif, kes ICU dan kes yang memerlukan bantuan pernafasan telah mula menunjukkan penurunan sejak minggu epid ke-34 iaitu daripada 21 Ogos hingga 28 Ogos 2021 dan penurunan ini telah dilihat secara konsisten berlaku selama 7 minggu berturut-turut sehingga minggu epid ke-40 2021. Pada minggu epid ke-40 2021, terdapat penurunan jumlah kes harian dilaporkan sebanyak 24%, penurunan kes kematian sebanyak 50%, penurunan kes ICU sebanyak 7% dan penurunan jumlah kes yang memerlukan bantuan pernafasan sebanyak 11% berbanding dengan minggu epid 39 tahun 2021. Bagi kapasiti hospital pula, terdapat penurunan 5% bagi penggunaan katil COVID-19 di ward biasa, 3% bagi penggunaan katil di PKRC, 7% bagi penggunaan katil di ward ICU dan penurunan 3% untuk penggunaan alat-alat bantuan pernafasan. Untuk status vaksinasi pula, sehingga 13 Oktober tahun 2021, sebanyak 90.9% populasi dewasa telah mendapat vaksin COVID-19 lengkap, manakala secara keseluruhan bagi penduduk Malaysia, sebanyak 66.6% penduduk telah mendapat vaksin COVID-19 lengkap. Dengan imuniti kelompok yang terbentuk, kumpulan yang belum layak untuk diberi vaksinasi iaitu kumpulan kanak-kanak yang berumur kurang daripada 12 tahun dapat dilindungi daripada dijangkiti COVID-19. Ingatlah, perlindungan untuk semua bermula daripada kita. Beberapa buah negeri di bawah fasa 2, 3 dan 4 telah pun diberikan banyak kelonggaran SOP. Namun perlu diingatkan, kita masih lagi belum bebas daripada cengkaman virus COVID-19. Penjagaan dan kebersihan diri perlulah sentiasa dilaksanakan. Pemakaian mask, penjarakan fizikal dan penggunaan sanitizer tidak boleh diabaikan. Pesakit COVID-19 yang berada di ICU di tahap 4 dan 5 ditidurkan sekiranya tahap pernafasan mereka rendah dan juga mereka mengalami kegagalan pernafasan. Itulah yang dialami oleh Muhammad Izwan, ditidurkan sebanyak 3 kali dalam tempoh 1 bulan. Kita ikuti dan kita selami pengalaman Muhammad Izwan dalam segmen Impact. 46 hari beliau menjalani rawatan di unit rawatan rapi atau ICU akibat jangkitan COVID-19. Dan lebih ngeri, sepanjang tempoh berkenaan, 3 kali beliau ditidurkan. Muhammad Izwan Rusmi, 35 tahun, berasa seolah mati hidup semula. Cukup besar ujian yang menimpa bekas pesakit COVID-19 tahap 5 ini yang sehingga kini masih trauma untuk keluar apatah lagi bersosial. Pengalaman saya ditidurkan first and second time saya ditidurkan tu saya tak rasa apa-apa. Ibarat macam awak pejam mata celik terus macam oh dah jaga macam tu. Tapi kalau yang ketiga tu yang masa saya ditidurkan lama almost dekat 10 hari. Benda tu buatkan saya confused which is masa tu mungkin saya agak critical.
ikut terkesan ialah Husnul Hatimah Zainuddin, 25, terutama semasa tunangnya itu diberitakan akan ditidurkan buat kali ketiga dengan peluang tipis untuk sembuh. Kita sebagai orang terdekat, saya sebagai orang yang paling dekat dengan dia, memang sangat sedih time tu sebab kita takutlah dia akan pergi. Sebabnya time tu semua sedia maklum bahawasanya pesakit COVID stage 5 harapan tu sangat tipis untuk kembali sedia kala keluar daripada ruang ICU tu. Tapi sebab kita tahu itu sahaja cara yang doktor boleh lakukan untuk selamatkan pesakit. Jadi kita dekat rumah pun non-stop bagi doa sebab duration tu terlalu lama sehingga 46 hari Izwan berada di ICU. Berpantang maut sebelum ajal. 46 hari selepas bertarung di ICU, air mata kesyukuran menyambut Muhammad Izwan yang mulai sedar dan beransur pulih. Doa dan kasih keluarga juga tunang menjadi kekuatan untuknya meneruskan perjuangan. Saya mengalami post-COVID lebih kurang dalam 3 bulan lagi-lagi saya ada tebuk di bahagian leher ni dan kita akan sentiasa berkahak dan batuk. Sebulan macam bedridden, dalam bulan kedua tu saya macam berlatih untuk menguatkan saya punya fizikal. Penderitaan yang harus ditanggung sepanjang menjalani rawatan meninggalkan impak besar buat Muhammad Izwan juga keluarganya. Dalam proses pemulihan, datang rasa sesal kerana tidak mendapatkan suntikan vaksin lebih awal. Masa kena jangkitan COVID tu, saya belum divaksin. Saya baru lepas vaksin 30 hari bulan 8 untuk second dose. Lepas saya dah kuat apa semua. Ini adalah peluang kedua saya untuk saya terus hidup. Dan Alhamdulillah saya makin sihat, Alhamdulillah. Vaksin diri bukan hanya untuk perlindungan diri, malah demi kasih terhadap mereka yang bererti dalam kehidupan anda. Dari tidak boleh berjalan, kini beliau kembali aktif dan boleh menjalani rutin seperti biasa walaupun masih lagi dalam proses penyembuhan. Kita doakan agar Muhammad Izwan kembali sembuh seperti sedia kala. Bila kita memasuki fasa endemik, bukanlah bermakna segala SOP perlu dilupakan. SOP perlu diteruskan bagi kita menghindari virus COVID-19. Ayuh bersama mengekang wabak COVID-19. Jumpa lagi minggu hadapan dalam Bantras COVID-19. Bantras sampai tuntas. Kita mesti menang. Assalamualaikum.